dia bawa menuju ke arah rumah dia, and dia terasa ada something yang sedang mengekori dia. Macam tu. Dia pun macam Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ini merupakan hari Khamis. Semua orang tahulah hari Khamis dah. So, hari Khamis ni, Acap nak berkongsi dengan korang semula tentang kisah yang Acap dah kongsikan masa hari Isnin hari tu. So, kalau korang yang mana belum tengok lagi video untuk hari Isnin tu, korang kena tengok dulu. Sebab apa? Takut nanti tiba-tiba Acap sambung kat sini, korang macam, dia ni cerita pasal apa ni? Takut blur pula kan? So, yang mana belum, korang boleh pergi dekat pop-up atas ni, and then korang klik, tonton video tu, and then come back here to sambung the story. Alright. So, yang mana dah tengok tu, ini adalah kisah yang Acap nak kongsikan dengan korang. Alright. So, sebelum tu, siapa-siapa yang dah masuk, macam biasalah, rules kat Acap channel ni kan. Dah setahun dah aku rasa aku cakap benda yang sama. Jangan lupa tekan like and share. Jangan lupa juga tekan subscribe button dekat bawah tu. Dan juga hit bell notification. Alright. So, terima kasih kerana support Acap sampai ke tahap ni. So, kita tak nak buang masa. Kita nak tahu apa kesudahan si Joe pemandu lori tu dengan family dia selepas dia pergi buat orang kata apa, perjanjian dengan seorang atuk ni. Alright. So sebelum tu macam biasa, kita pergi ke bacaan doa dulu. Let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so pada waktu tu Joe balik kan. Aku cakap Joe balik naik lori dia, and dia rasa seperti diekori. Sebab apa? Pada waktu tersebut, dia kan bawa lori. So kau tahu kan, bila kita duduk atas lori ni, kita punya space ni besar kan. So bila kau duduk, and then kau macam hayal sorang-sorang, dia rasa pada waktu tu seperti ada orang duduk dekat sebelah dia. Dia toleh ke arah belah kiri dia, tapi tak nampak apa-apa. Tapi kalau kita duduk atas lori, siapa yang pernah naik lori tahulah, kalau kita duduk, kalau ada orang duduk kat sebelah, kita akan rasa kan that nampak, faham tak? Seat tu akan macam tu kan. So dia rasa seperti ada yang menumpang di sebelah dia. Tapi pada waktu tu dia macam kisah tak kisah je lah kan. Tapi pada waktu tu dia kata memang dia punya bulu roma mengemang, and then dia rasa memang tak sedap badan lah. Tapi dikatakan pada waktu tu dia just abaikan and terus pulang ke rumah. Alright. So setiba je dia di rumah pada waktu dalam 1 lebih macam tu, dia terus pergi naik ke atas rumah. Macam biasalah, dia pun rumah kampung juga, and then rumah dia ada 2 tingkat. Bukan 2 tingkat apalah, depan tu papan, and then dia kena turun untuk pergi ke dapur. So dia masuk daripada pintu dapur, and then dia pergi minum air, and then dia naik ke atas. So dia kata pada waktu tu betul lah, Aizat yang share kat aku kan. Dia kata pada waktu tu si Joe ni masuk ke dalam beranda rumah dia untuk pergi ke arah bilik. So dia pun jalan ke arah bilik, dia pun buka bilik dia untuk masuk ke dalam lah, untuk mengganti baju apa semua. Tapi menurut Joe, dia kata pada waktu tu dia buka sahaja bilik, dia terperanjat, dia terkaku. Sebab apa? Dia terlihat isteri dia dengan anak dia sedang nyenyak tidur. Tak ada apa yang pelik lah tengok bini dengan anak tidur. Tapi apa yang menakutkan dia pada waktu tu adalah dia terlihat ada satu susuk tubuh sedang baring di atas katil dia bersama anak dan juga isteri dia. Okey, kau boleh bayangkan, ini bini dia, ini anak dia, dekat sini ada satu susuk tubuh yang sedang juga baring. And yang lagi menakutkan Joe pada waktu tu adalah susuk tubuh tu kalau daripada belakang memang sebiji macam dia. So dia macam dia pun keluar balik daripada bilik tu, and dia tutup pintu tu perlahan-perlahan. Biar betul man. Dia buka balik pintu tu untuk check sekali lagi betul ke tidak apa yang dia nampak tu. Dia pun buka. Masih lagi ada
jelmaan itu di situ. And dia kata time tu jelmaan tu membelakangkan dia tau. So baring ke arah sana. And dia perasan tubuh jelmaan tu macam bergerak sikit nak toleh ke arah belakang. Time tu dia cepat-cepat lari keluar and dia tutup pintu tu sekali lagi. And dekat luar tu dia pun macam Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Time tu baru nak ingat Tuhan. Tadi kau main lagi beli nombor apa kan, jumpa atuk pakai. So Allahu la ilaha. Dia pun baca ayat kursi. Dia tiup kat pintu dia buka. And masa dia buka tu, Alhamdulillah, dia kata memang dekat katil tu tinggal berdua je, bini dan juga anak dia. And dia terus pergi ke arah bini dia kejut bini dia. Sayang, bangun sayang. Lepas tu bini dia pun mamai lah. Kenapa ni bang? Sayang tidur bilik bawah sayang. Kita tak payah tidur malam ni kat sini. Abang ni kenapa? Tak ada apa, tidur je bawah. Abang kata abang ngantuk tadi kan. Abang tidur je lah. Saya okey dekat sini. Time tu Joe lagi berdarah-darah lah. Bila masa pula aku borak dengan dia, aku baru sampai rumah kan. Bila masa pula abang kata abang ngantuk. Abang ni nak pergi kerja ke apa ni? Pakai-pakai macam ni. Abang mau balik kerja ni. Abang ni tengah-tengah malam bergurau. Kenapa? Abang, maghrib tadi abang dah balik. Abang makan dengan kita orang, main dengan Ana ni. Lepas tu kita orang duduk sama-sama. Lepas tu abang kata abang ngantuk. Saya suruh abang tidur sebelah Ana. Abang tak ingat? Time tu dia dah pelik lah. Dia dah tercengang, dipandang je bini dia, bini pun pandang dia. Dah lah abang, pergilah basuh kaki ke, bersihkan diri. Saya mengantuk lah abang. Lepas tu abang tidur lah. Abang mengigau ni. Time tu Joe lagi pening lah kan. Bila masa pula aku balik time maghrib, and then boleh pula main dengan anak dia, and then boleh pula pergi main, boleh kata mengantuk and so on kan. So pada waktu tu dia pun macam dia memang tak sedap hati lah. Tapi pada waktu tu dia macam tak nak fikir banyak lah. Dia pun tak nak gaduh dengan bini dia. Dia suruh je bini dia tidur. And nama anak dia tu Nur Ana tau. Kan aku lupa pula kan. So Ana ke Nur, macam tu lah kot lebih kurang. So pada waktu tu dia pun keluar daripada bilik, and then terus pergi bersihkan kaki dia. Aku pun terus keluar daripada bilik tersebut and pergi bersihkan diri lah. Aku pergi mandi, basuh kaki apa semua. And then aku rasa pada malam tersebut aku rasa seram nak tidur kat tempat yang aku nampak benda tu tadi. Aku pun ambil keputusan untuk keluar and tidur di bahagian luar. Aku bahasakan diri aku tu Joe lah. So aku jadikan Joe tu aku tau. So pada besok pagi tu aku pun bangun daripada tidur. And then pada waktu tu aku tengok dekat dalam bilik, isteri aku pun dah tak ada, dah bangun. And then anak aku pun dah pergi sekolah. Biasalah kan, aku bangun pun dalam sekitar 9 lebih lah. So aku sepatutnya biasa bangun pagi kan untuk hantar anak aku sekolah. Tapi time tu dah terlajak. Mungkin pada pendapat aku, time tu bini aku lah yang pergi hantar anak aku. So time tu aku bangun pukul 9, aku pergi mandi apa semua, aku makan. Tapi time tu bini aku tengah sibuk dekat dapur. So kita orang ni tak banyak bercakap. Aku just keluar and then pergi menuju ke kedai nombor. Sebab semalam dia dah beli, lepas tu malam dia jumpa atuk tu. So siang tu dia nak tengok lah betul ke tidak atuk ni bagi dia grand prize kan. So dia pun pergilah kedai nombor. Dia pergi sampai pun check apa semua, pam, nombor dia naik grand prize. Nak jadikan cerita lah, nombor dia berjaya dapat yang paling mantap lah, paling gempak lah hari tu kan, grand prize kan. So dia menang lah satu habuan yang besar. And then dia huha lah time tu memang lah tak dapat sekepuk terus tau duit tu. Tapi dia kata time tu duit yang ada dekat dalam simpanan dia tu terus dia habiskan. Dia pergi joli lah. Dia pergi beli beg, dia pergi beli kasut untuk anak dia, dia pergi berjoli, senang cerita lah, shopping kan, tak ingat dunia. Lepas tu dia kata masa dia tengah shopping tu, tiba-tiba dia teringat tentang satu perjanjian yang di mana atuk tu ada sebut. Kalau besok dia menang grand prize, dia punya pengeras adalah darah daging dia. Time tu dia terus berhenti, keluar daripada tempat yang dia buat sakan tu kan. And then dia terus lari balik ke arah rumah. Time tu dia kata dia dah memang risau. Dia tak tahulah apa dia nak rasa kan time tu. And dia sampai ke rumah, dia buka pintu rumah dia, dia nampak bini dia ada dekat depan pintu rumah. Dia kata dengan bini dia, awak ni mana? Anak kita mana? Tadi dia keluar dengan awak lah. Awak jangan bukan-bukan, saya baru balik ni. Tidak, tadi kan awak bawa dia keluar. Awak kata awak nak pergi ajak dia jalan, pergi beli makan. Saya pun okey je lah. Tak ada, mana ada, saya baru balik ni.
abang jangan main-main. Time tu dah berdarah-darah lah. Anaknya sudah tiada. So time tu Joe pun ambil keputusan turun daripada dia punya rumah tu, and dia pergi cari kat keliling rumah. And then dia pun jerit lah nama anak dia. Dia jerit. Contoh nama anak dia Nur kan. Nur. Dia cari, dia keliling kampung. Dia bawa motor dia pusing kampung. Nur. Tetap tak jumpa. Sampailah ke maghrib. So pada waktu tu bini dia macam pelik tau. Kenapa dengan bapak dia ni? Kenapa dengan lelaki dia ni kan? Apa pasal macam ni? So dia pun explain kat bini dia apa yang jadi. Time tu bini dia pun mengamuk lah. Tapi nak mengamuk pun tak guna. Benda dah jadi. So pada waktu tu diorang terus pergi ke rumah penghulu untuk minta bantuan. Penghulu kumpulkan orang kampung untuk carilah di serata kampung untuk menjejaki anak dia. Cari satu malam, pergi hutan, pergi sawah, pergi tempat ini tempat itu, masih lagi tak jumpa. So diorang malam tu memang berduka cita lah. And then pada waktu tu menurut Joe, bini dia memang asyik salahkan dia, marah dia apa semua kan, sebab buat benda-benda macam ni sampai anak dia dalam bahaya. And then pada esok pagi tu diorang dapat satu perkabaran yang diorang jumpa anak dia punya slipper. Bukan anak dia punya slipper dekat satu telaga lama. Yang ada dekat ujung kampung, yang orang kata tempat tu memang tersorok sikit lah. And then time tu diorang pun call pihak bomba untuk check dalam telaga tu. Lepas pihak bomba turun apa semua, masih lagi tak ada jawapan. Sampailah ke hari ni mereka masih buntu dan masih lagi mencari anak beliau. So menurut si Aizat yang berkongsi cerita pada aku, Joe telah pun meninggal dunia pada tahun lepas akibat sakit jantung, and dia pun telah bercerai dengan bini dia 2 tahun selepas perkara itu berlaku. And sampai hari ini masih lagi jadi tanda tanya tentang apa yang terjadi kepada anak si Joe tu. So macam itulah cerita dia. So nak beli tu boleh lah, tapi nak beli tak boleh, haram. Tapi itulah, benda-benda macam ni kadang kita tak faham kan. Kita dah tahulah kalau kita mendamping ni, kita buat perjanjian dengan orang kata apa, makhluk ataupun zat Allah Subhanahu Taala ni, memang akibat dia akan buruk, efek dia akan buruk, tak kisah pada kita ataupun family. Tapi aku tak faham kenapa kita dah tahu benda tu buruk, but kita still lagi nak buat. So syaitan memang dia punya kerja untuk manipulate. So kita kena fikirlah secara waras and secara teliti sebelum kita buat sesuatu mengikut nafsu diri. So itulah cerita yang aku nak habiskan tentang Joe pada malam ini. So macam itulah, alhamdulillah kita dapat settlekan kisah tentang si Joe ni kan. Dia pun dah arwah, kita doakanlah kesejahteraan beliau. InsyaAllah diterima taubat dia apa semua. And menurut Aizat juga, dia pun adalah pergi majlis agama lepas tu kan. Tapi wallahu alam, siapa kita nak menghukum manusia yang buat silap kan? Kita pun belum tentu lagi ke syurga nanti. Alright. So untuk cerita Joe ni kita dah habis. Cuma hari ni ikutkan aku tak adalah nak kata ada cerita baru sangat kan. Cuma aku nak orang kata menambah satu kisah yang di mana benda ni terjadi kepada rakan mak aku lah sebenarnya. So benda ni aku dapat cerita ni daripada anak dia. Anak dia memang borak dengan aku kan semua. Dia nak share tentang benda ni. So aku rasa Aid kalau tengok ni abang share, jangan marah. Alright. So kawan aku ni nama dia Aid. Nama dia Rashid, orang panggil dia Aid. So tak kisahlah apa nama dia pun. So dia kata dia ni daripada a broken family. So maknanya mak bapak dia dah bercerai kan. So dia ada 4 orang adik-beradik, termasuk dia anak yang kedua. Dia ada kakak seorang. Tak. Dia ada kakak seorang. Lepas tu ada adik 2 orang. And then diorang membesar hampir 7 ke 8 tahun juga dengan situasi broken family dia lah. Alright. So broken family ni menurut Aid, dia cerita kat aku, dia kisah dia bermula ketika bapak dia dapat satu orang kata kenaikan pangkat, satu promotion punya ni lah dekat bapak dia. And then starting daripada situ dia nampak family dia dah berubah and lain macam. Alright, aku simplekan cerita lah tentang Aid ni. Alright, dia kata pada hari itu ayah balik pulang semua nak sebut. Ayah balik daripada office dengan kabar yang gembira. Ayah happy gila pada waktu tu abang Cap. Dia balik, dia bagi tahu mak saya yang dia dapat naik pangkat ke area manager pada waktu tu. Memang sukalah, memang happy. Malam tu pun saya ingat dia bawa kita orang family pergi makan, and memang beautiful moment. Saya boleh nampak yang orang kata apa,
ayah saya tu sepanjang malam dengan mak saya borak ceria. Yelah, orang naik pangkat kan, of course happy, semua orang akan happy. Tapi apa yang menyedihkan pada malam itu adalah kali terakhir kami makan bersama dan gelak ketawa bersama sebagai satu family yang lengkap, Abang Acap. Time tu aku dah tersentuh lah. So aku cakap kenapa. Pada keesokan harinya, ayah bermula kerja sebagai area manager seperti biasa. And then hampir sebulan juga ayah busy yang lain sikit daripada yang sebelum ni. Biasalah, kita kalau dah naik pangkat, kerja kita akan lebih banyak kan, tanggungjawab kita semakin besar. Itu biasa. Mak dia faham tentang benda tu. Tetapi selepas je sebulan tu, dia orang dah nampak yang ayah ni dah berubah ke arah yang lebih lain. Okey. Waktu pertama kali saya perasan perubahan ayah ni ketika dia pulang pada waktu malam. Dia ni kerja office je bang. So biasa kerja office dalam pukul 8 dah sampai rumah. Tapi pada waktu tu dia balik dalam pukul 10 malam. So masa dia balik biasanya mak akan sambut dia untuk pulang daripada kerja. So masa dia pukul 10 dia balik, saya ingat lagi kami semua tengah tengok TV and then ayah balik. Mak pergi ambil beg ayah and then ayah terus masuk ke dalam rumah. Terus mandi apa semua. And pada waktu tu ayah terus masuk ke dalam bilik. Macam tu. Biasanya ayah akan datang kepada kita orang, tanya belajar ini macam mana. Kita orang kenal lah ayah kita orang kan. So pada waktu tu memang tak ada apa-apa syak. Sebab yalah, mungkin dia penat, mungkin dia banyak kerja. Kita orang pun macam tak ada apa kan. Tapi kelama-kelamaan makin teruk, makin parah. Di mana kadang-kadang ayah mula senang naik angin. Ayah senang marah. Ayah pernah juga untuk kali pertamanya angkat tangan dekat kakak. Memang jadi orang yang panas baran lah. Pada waktu tu mak ingat yang ayah ni ada affair dengan orang lain. Tapi lepas disoal sidik, rupa-rupanya yang family kita ni dah pun terkena buatan orang, Abang Acap. Okey, so buatan orang macam mana kita orang boleh jumpa adalah pada satu malam tu, saya dan juga adik saya bangun sebab saya nak teman adik saya pergi ke toilet. And pada waktu tu, saya terdengar bunyi cakaran daripada atas loteng rumah kami. Bunyi cakar? Macam tu. So pada waktu tu saya ingat time tu mungkin tikus ataupun haiwan-haiwan perosak yang lain. Tapi pada waktu tu saya hanya diam and then saya biarkan adik saya buang air and then saya suruh adik saya masuk ke dalam rumah and then terus tidurlah. Saya pun keluar ke arah loteng tu untuk lihat apa yang ada dekat atas tu, Abang Cap. Apa yang saya terperanjat pada waktu tu, saya terlihat ada satu lembaga yang seperti seekor ular badan dia, tapi ada macam mana nak kata, dia punya depan ni ada 3 taring tau pada waktu tu. Pada waktu tu saya terperanjat and saya menjerit. Saya masuk ke dalam rumah and saya panggil ayah untuk bantu. Tapi malangnya saya dimarahi kerana katanya saya tak boleh keluar untuk pergi ke mana-mana sesuka hati pada waktu tu. So pada malam tu, itu kali pertama saya lihat makhluk tu. And pada malam kedua tu, besok hari dia, saya mula terlihat ada lembaga-lembaga pelik seperti ada perempuan kat dalam rumah. And then mak pernah cakap dengan ayah yang mak pernah nampak ayah balik dalam keadaan yang sangat-sangat menggerikan. Macam tu. So saya pun tak faham pada waktu tu, sampailah kita orang panggil ada satu ustaz, and then ustaz tu bagi tahulah yang sebenarnya rumah kami ni ada orang dah letak something untuk memecah belahkan family kami. So lepas tu kita orang pun pergilah cari dekat loteng atas tu. Dekat atas tu rupanya dalam kata apa, loteng tu, di sebalik loteng tu, bila kita orang naik, ustaz tu naik, dia orang terjumpa satu bungkusan kuning yang di dalamnya ada 2 ekor anak ular sawa. Masih lagi hidup, Abang Acap, dekat atas tu. And salah satu ular sawa tu dibelit dengan satu tali merah, and dibelit dengan satu tali merah, and ada gambar ayah dan juga mak yang sudah pun dikoyakkan. Macam tu. So pada waktu tu kami pun macam pelik lah, datangnya daripada mana benda ni. Kita orang pun tak ada musuh dengan orang. Rupanya lepas ustaz tu dah balik, semua selesai,
kita orang diganggu oleh satu makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Dia macam besar tau, macam besar, and badan dia seperti kemerah-merahan, dia macam tu. Pada waktu tu kami 4 beradik dengan mak sekali lah, kelihatan orang kata apa, lembaga tu sedang mundar-mandir dekat depan loteng tu lah, area loteng rumah kami tu. Dia mundar-mandir, and then dia seperti sedang mencari seseorang. So bila waktu kami nampak je benda tu, kami panggil ustaz tu balik. Ustaz tu kata jangan risau, sebab apa, dia memang tak boleh nak masuk dalam rumah tu. So kami pun lepas tu cakap dengan ayah pasal hal ini, tapi sebenarnya ayah tu dah parah dah. Kita orang nak bawa ayah pergi berubat pun dah tak boleh. And then baru at the end of the story, ayah dengan mak dah tak jumpa dah jalan penyelesaian, and up diorang pun berpisah lah secara baik kot. Saya rasa saya pun tak faham sangat proses dia. And baru saya tahu dekat office tu sebenarnya ayah ada crush. Cerita ayah ada crush. So bila ayah ada crush ni, so dia nampak ayah dah naik pangkat, so dia pun menggeletis lah. Tapi kita orang tak nak tuduh dia. Tapi sekarang ayah pun dah ada family baru, mak dengan kami besar macam biasa. Benda pun dah 7 tahun berlaku. And itulah pengalaman yang saya boleh kongsikan kepada korang tentang apa yang terjadi pada family saya pada waktu tu. So pada aku, cerita tentang Aid ni, dia tak adalah seram mana. Tak adalah tak seram. Seram lah kot, siut. Kan, boleh nampak ular macam tu. Lepas tu kat atas loteng rumah ada ular. Oi, gila kau. Bungkusan kuning tapi teruk lah. Kalau nak pasal guna-guna kau orang ni kan. Pada aku, tak tahulah nak cakap macam mana kan. Orang ada happy family, kau pergi kacau. Kalau kata nak pun pergilah jumpa bini dia yang pertama tu elok-elok, nak jadi nombor 2 kan. Gentle mah kan. Awak main-main macam ni, main pisah-pisah macam ni. Kalau hari ni awak buat orang, esok lusa awak ingat orang lain tak buat ke rumah tangga awak kan. So dia macam tu lah. Bila kita cerita pasal khurafat ni, what you give you get back lah, senang cerita kan. Kalau kau rasa benda ni untuk kepuasan kau, melawan takdir, melawan apa yang Allah tetapkan, it won't be long though. Gentle aku cakap. So itulah kisah yang dikongsikan kepada aku oleh Aid ni. So harap boleh jadi iktibar lah untuk korang. Alright. So sampai sini je aku nak bercerita pada malam ni. Untuk hari Khamis ni kita simple-simple je. Kita jumpa balik hari Senin macam biasa untuk satu lagi rantaian kisah untuk cerita seram. Kalau korang nak cerita tentang apa lepas ni, hotel, hospital, sekolah balik ke, tak kisahlah apa-apa pun, korang boleh drop dekat komen. And jangan lupa join group Telegram Acap. Dekat situ Acap akan share macam-macam kisah seram and all that thing. Exclusive clip ke, semua ada kat situ. So sampai sini je kot. Acap mula batuk-batuk ni. Alright. So sampai situ saja. Take care korang. Jaga diri selalu. Jauhkan benda yang tak patut. Jangan duakan dia. Sejahat-jahat kita, jangan pernah kita dua-duakan dia. Macam tu lah. Sebab apa? Pintu taubat sentiasa terbuka untuk orang yang berdosa, tapi bukan yang menyekutukan dia. Alright. So kita ni bukan baik sangat, tapi janganlah nak tempah seat VVIP dekat neraka sana. Alright. So I see you. Assalamualaikum. Ciao. Bye.